Selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membincangkan bab 6, iaitu pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Untuk topik bab 6 kali ini, kita akan memberi tumpuan kepada pembentukan Malaysia. Pelajar sekalian, di pengakhiran pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal pasti dan mengetahui antara cadangan-cadangan idea pembentukan Malaysia dan faktor-faktor pembentukan Malaysia. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Singapura diletakkan di luar Persekutuan Tanah Melayu. Sarawak dan Sabah pula kekal sebagai tanah jajahan mahkota. Manakala Brunei terus dilindungi oleh British. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan mengenal pasti siapakah antara tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh maksudnya individu ataupun seseorang yang penting. Tokoh-tokoh yang mengemukakan idea penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei antaranya ialah Lord Brassey, Sir Malcolm Macdonald, Dato' Onn Jaafar, yang keempat Encik Lim Yew Hock, Encik David Marshall, Lee Kuan Yew dan Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan cuba mengenal pasti apakah faktor-faktor atau sebab-sebab pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Antara aspek penting yang menjadi faktor kepada pembentukan Malaysia ialah politik yang melibatkan aspek keselamatan, kemerdekaan dan dekolonisasi. Seterusnya, aspek ekonomi turut menjadi faktor kepada pembentukan di mana melibatkan kerjasama ekonomi. Faktor yang ketiga yang melibatkan aspek sosial juga melibatkan isu kependudukan. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan melihat bagaimanakah faktor atau aspek politik menjadi faktor utama kepada pembentukan negara Malaysia. Perkembangan politik yang berlaku di Singapura, di mana barisan sosialis yang dianggap oleh Lee Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura, sebagai parti haluan kiri, telah memenangi salah satu kerusi semasa pilihan raya di Singapura pada bulan April 1961. Adakah pelajar-pelajar tahu apakah maksud kerusi? Kerusi itu, pelajar-pelajar sekalian, bermaksud kawasan. Kerusi atau kawasan tersebut dikenali sebagai Hong Lim. Ini menunjukkan kebangkitan pengaruh barisan sosialis dan menyebabkan parti pimpinan Lee Kuan Yew iaitu Parti Tindakan Rakyat PAP atau petir akan menjadi lemah. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada faktor keselamatan. Ancaman komunis. Kita highlight dahulu keyword yang pertama untuk keselamatan iaitu komunis. Telah menjadi salah satu faktor Lee Kuan Yew mendesak British untuk menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu. Ini kerana
Beliau berpendapat bahawa tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam membantras pengaruh Parti Komunis Melaya. Untuk maklumat pelajar-pelajar sekalian, ancaman komunis juga wujud di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organisation. Pertubuhan ini bermaklumat untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis. Oleh itu, dengan kemasukan Singapura, Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia, ini dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan yang kukuh bagi menangani ancaman komunis pada masa itu. Bagi faktor kemerdekaan pula, dengan penubuhan Malaysia, ini akan dapat mempercepatkan kemerdekaan di Sarawak, Sabah dan juga Brunei yang pada masa itu masih belum berkerajaan sendiri. Selain itu, penyertaan negeri-negeri tersebut akan menjamin kemerdekaan negeri-negeri. Seterusnya, penubuhan Malaysia dapat memajukan sosial, ekonomi dan juga politik. Proses dekolonisasi British juga merupakan antara aspek penting dalam faktor politik pembentukan Malaysia. Proses dekolonisasi tertumpu kepada negeri-negeri kecil yang belum membangun. Dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diadakan pada tahun 1960 telah diusulkan pelajar-pelajar maksudnya dicadangkan suggestions agar tanah jajahan dimerdekakan. Maksudnya tanah jajahan yang dikawal oleh kuasa besar seperti British akan dimerdekakan ataupun akan diberikan kemerdekaan. Pembentukan Malaysia akan dapat memberi kestabilan politik kepada seluruh rantau Asia Tenggara. Manakala di pihak British pula, mereka akan dapat memastikan kepentingan British terus terpelihara. Seterusnya kita akan melihat dan mengenal pasti bagaimanakah faktor ekonomi memainkan peranan penting kepada pembentukan Malaysia. Dengan terbentuknya kerajaan Malaysia, ini akan mampu menggalakkan pelaburan kuasa asing ke dalam negara bagi menjana lebih pendapatan negara. Selain itu, pembentukan Malaysia juga mampu mengembangkan industri pertanian. Seterusnya, ini juga dapat memanfaatkan bahan mentah seperti getah dan juga biji timah. Seterusnya, kerajaan akan dapat menguasai sumber balak di Sarawak dan Sabah. Dan yang terakhir sekali, dengan pembentukan Malaysia, kita akan dapat memajukan industri minyak di Brunei. Baiklah pelajar-pelajar, faktor pembentukan Malaysia yang terakhir ialah faktor yang melibatkan sosial. Dengan pembentukan Malaysia, ini bukan sahaja akan dapat mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum, tetapi juga akan dapat mengintegrasikan penduduk dengan negeri-negeri anggota. Pelajar-pelajar tahu tak apa maksud integrasi? Integrasi, sila beri tumpuan, bermaksud penyatuan kelompok masyarakat yang berbilang bangsa
ataupun berbeza dari segi kaum dan agama. Baiklah pelajar-pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk topik yang seterusnya bagi bab 6. Sehingga berjumpa lagi. Bye.